Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Ismail. Jadi anak cuba menerangkan secara rambang, tapi tak secara detail kerana masa agak terhad. Jadi mungkin memerlukan masa yang lain lah untuk kita faham maqasid syariah ini dengan lebih terperinci. Jadi pembentangan dalam 20 minit ini adalah lebih nak fokus kepada apa itu maqasid syariah ini. Jadi anda rasa kalau menurut pandang Sarawak itu mungkin bincang lagi juga. Kerana perlu kepada kefahaman apa itu maqasid dulu. InsyaAllah. Jadi maqasid syariah ini satu benda yang tak baru, yang dah lama. Sebelum daripada orang yang pertama mula bincang tentang maqasid syariah ini, antaranya ialah Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali juga turut membincangkan berkaitan dengan maqasid. Cuma lebih tersusun dengan lebih cantik lagi lah oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian popular dulu tokoh-tokoh yang terakhir selepas itu seperti Tahir Ibn Ashur, kemudian Hilal Al-Bazi. Semua ini tokoh-tokoh yang membincang tentang maqasid. Sekarang kita sudah banyak tokoh yang mana mengembangkan ilmu maqasid ini dengan lebih berdisiplin lah. Kita tengok lebih berdisiplin seperti Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Banyak lagi di Jordan kita ada Dr. Jasir Aulam. Anda pun sebenarnya agak terkejut dengan tajuk ni. Kita pun intellectual discourse ni anak baru join. Sebenarnya tak ada pengalaman banyak lama banyak sangat kan. Semoga belajar insya-Allah. Cuma sekarang ni orang banyak sudah melihat maqasid ini sebagai satu perkara yang penting dan ilmu yang terkini untuk nak merawat masalah masyarakat. Ya. Kerana mungkin dahulunya maqasid ini seperti anda bagi tahu tadi, ada di kalangan tokoh-tokoh kita yang tulis, tetapi dia tidak detail. Seperti mana ada tokoh-tokoh di sebelah Maghribi menulis maqasidus solat, tapi dia lebih refer kepada tasawuf, dia tidak detail. Jadi ilmu ini makin berkembang. Sama di Malaysia pun ada Dr. Sinaji pun dah bagi tahu, kata kita mula pada awal Januari tidak silap dalam Metro anda baca, dia dah mula katakan bahawa maqasid syariah mesti menjadi medium untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi kita jangan ketinggalan untuk bermaksud gagasan untuk mewujudkan menjadikan maqasid syariah ini sebagai sudut pandang. Kita kena jangan leka, bermaksudnya kita sentiasa untuk kehadapan membincangkan soalan maqasid ini. Jadi masa yang singkat bukan masa untuk anak-anak mentakrifkan maqasid dengan lebih detail lah. Maqasid syariah ini kalau kita buka kitab berpuluh-puluh ulama bincang, semua takrif berbeza belaka. Jadi cukuplah kita faham bahawa maqasid ini ialah satu matlamat, satu tujuan objektif matlamat agama untuk terhadap nas banyak. Kita ada ayat hukum, kita ada banyak ayat hukum, kita ada banyak sirah amal, kita banyak ayat dalam Quran dan hadis-hadis yang mana kita memerlukan kita punya kefahaman, kita punya profesional kita kena tinggi untuk kita faham, untuk kita nak tahqiq, nak merealisasikan impian nas tersebut. Kita lihat Imam Syafi'i ada cara tersendiri, Imam Abu Hanifah ada cara tersendiri, semua ada cara yang tersendiri untuk nak merealisasikan hukum tersebut. Cuma ada di kalangan imam-imam kita ini yang agak prosedur hukum itu, tentang istimat hukum itu, ada kalanya agak ketinggalan sikit. Ada imam yang agak ketinggalan sikit dalam soalan maqasid, tetapi mengikut cukup tertentu lah. Bukan maksudnya imam Syafi'i ketinggalan semua. Imam Malik sahaja yang paling hebat, tidak begitu. Kalau kita buka dalam kebanyakan kitab pun anda baca tulisan dalam maqasid syariah berkaitan dengan 12 mazhab, membincangkan di antara yang agak terkehadapan dalam soalan maqasid ini Imam Malik. Imam Malik dia agak terkehadapan sikit. Imam Ghazali sendiri menyatakan demikian juga. Ada cerita dalam kitab kita cerita dikatakan bahawa Imam Malik pada penghujung hayat dia
dia sudah bertukar mazhab kepada Syafi'i kepada Malik. Kerana melihat maqasidnya terhadap kefahaman nas itu begitu kuat. Ya. Jadi masing-masinglah bermaksudnya. Cuma sekarang ini maqasid sudah mula menjadi perbincangan yang hebat, dan uraian semua perkara yang kita kena faham ialah sebab apa maqasid ini diciptakan, apa ini diperbahaskan. Kerana kita nas ini ada dua. Pertamanya amrul ma'lul dan amrul ghairu ma'lul. Ada amrul ta'abbudi dan amrul yang maqasid. Seperti mana solat, kita kena faham bahawa maqasid. Kalau kita nak tengok maqasid solat ini, kita katakan rahsia yang Allah saja tahu. Betul Ustaz? Tak Ustaz. Okay. Jadi ini semata-mata ta'abbud. Ulama kata solat kita tak pernah nak cadang nak ubah dalam 4 rakaat kepada 5. Kita tak pernah cadang nak tukar Fatihah tu kepada hubung antara bawah. Tak perlu. Itu dikatakan amrul ta'abbudi. Patut semata-mata. Dan ada satu lagi tu, dia ada maqasid. Tujuan yang kita nampak. Sebab apa zakat disyariatkan, kita nampak tujuan yang untuk apa? Untuk nak membantu orang miskin, dan sebagainya. Mengapakah dia haramkan riba, kita nampak sebabnya. Semua kita nampak. Jadi ada dua beza. Jadi sebab apa? Ada yang kita nampak maqasid, ada yang kita tak nampak. Kerana agama itu dia tak boleh kita nampak tujuan saja boleh tak beriman. Riba nampak sebab tu nak beriman dengan bab riba ni. Tapi semayang ni tak nampak. Itu menyalahi konsep ta'abbud itu sendiri, ubudiyah itu sendiri. Kerana semua benda yang kita nak tahu rahsia pun kita nak beriman, bermakna di situ tidak ada nilai ubudiyah lagi. Jadi nak makin tahu lagi. Jadi di sini kita kena faham dia ada yang ada maqasid, yang ada tidak. Seperti solat, macam kita katakan tadi, tak pernah kita nak cadang nak tambah rakaat. Tidak pernah kita bercadang hati kita nak pindah di Bangkok sebab dekat sikit dengan Malaysia. Tak pernah. Kerana itu perkara nas yang qat'i. Dan kita tidak boleh ubah haram. Tapi yang ada maqasid ini dari kita awam kata dia ada ijtihad. Dia ada ijtihad masing-masing untuk memahami maqasid ini. Jadi apa yang kita nak bincang secara subhiyah, secara rambang pada petang ini ialah di antara apa yang sawabit dan mutaghayyirah. Sawabit dan mutaghayyirah. Anak-anak sebahagian sahabat kita dah faham apa itu sawabit dan apa itu mutaghayyirah. Perkara sawabit itu tidak boleh diubah. Mutaghayyirah kita ada ijtihad. Ijtihad inilah yang menyebabkan kalangan para ulama ini ada perbincangan yang panjang. Dan sebab itu kita apa-apa pun tindakan kita sehari-hari pada hari ini kita kena tengok maqasid. Benda apa pun kalau kita tak tegas maqasid, pejabat kita tak jadi. Kita datang mesti sebab apa? Ada maqasid sebab apa? Maqasid pun dia ada juga, maqasid jelas dan tak jelas juga. Ada sebab ayat paksa, ayat suruh. Jadi bila kita datang sini, mungkinlah kita kalau kita dapat degree pun, kita dapat sijil, kita tak dapat apa yang sebenarnya yang kita nak tentang ibadat samarah azhar atau samarah masai itu semua kita tak dapat. Sebab itu tujuan sudah jelas. Jadi bermula yang pertamanya kita kena faham sebab apa dia ada mutaghayyirah dan ada maslahah. Kerana pun kita tidak ada maslahah. Maslahah sebab apa? Kerana semua perkara di dunia ini diciptakan untuk manusia. Semua perkara diciptakan di dunia ini untuk manusia. Kalau kita tengok rumput, rumput diciptakan hanya untuk ilmu. Tapi kita semua diciptakan udara untuk manusia. Walaupun untuk sikit ya. Walaupun makanan diciptakan untuk kita, semuanya diciptakan untuk kita, semua untuk keselesaan kita. Maka sebab itulah kita kena faham bahawa sebahagian besar jangan dalam Islam ini banyak juga pada maqasid. Kerana maqasid yang kita nampak ini lebih banyak daripada ta'ammud. Tak boleh kita nak tahu rahsia semua baru kita nak beriman. Bila nak tahu semua rahsia tadi macam Ben Ali lah. Dia nak jadi nak tahu semua, nak buat babi sebab haram, buat babi sebab nak haram buat. Jadi itu macam sikap akal dia. Maka apabila ulama memahami sawabit dengan mutaghayyirah, maka dia terjatuhlah beberapa tiga. Antaranya yang pertama ialah hifdzul awraq. Hifdzul awraq ini Imam Malik tulis, Syafi'i tulis, semua ini dikatakan sebagai turas. Fikih yang mana dia menjadi khazanah pemikiran Allah terdahulu. Walaupun kita akui bahawa tak semua fikih tersebut ditulis
adalah sedikit kritikan terhadap turas. Jadi kita kena faham bahawa bagaimana kaifa nata'amalu ma'a turas. Ini menurut pandang selalu beliau. Okey. Kita jangan terpompong ataupun kita ini macam terkurung dalam teks-teks klasik. Kerana bila kita terkurung dalam teks yang klasik, menyebabkan banyak perkara akan terabai. Jadi banyak di kalangan kita ini pelajar Azhari, yang mana kita belajar di Universiti Azhari, kita teks klasik merupakan perkara yang wajib. Dan perkara itu sebenarnya wajib kita belajar kerana kita nak memahami bagaimana ulama dahulu kreatifnya mereka dalam bersungguhnya mereka beristihad untuk mendapatkan sesuatu hukum. Jadi kita kena wajib belajar. Okay? Maka bila fiqhul awraq keluar, maka sebahagian daripadanya ialah membincangkan berkaitan dengan usul fiqh. Sebenarnya maqasid syariah ini dia sebahagian daripada usul fiqh. Dia sebahagian dalam usul fiqh. Bila berada dalam sebahagian dalam usul fiqh, maka terpaksa dikeluarkan pada mutaakhir ini. Kerana apa? Seperti mana dikeluarkan Syekhul Awlawiyah dan sebagainya, itu yang baru. Tetapi fiqhul maqasid syariah ini terpaksa diasingkan pengajian kerana melihat kepentingan yang agak penting. Kerana sekarang ini dah orang mula melihat maqasid. Orang dah mula melihat maqasid. Kerana supaya nak membentuk akliyah kita yang baik, membentuk akliyah kita yang kuat, supaya membentuk akliyah kita ini menjadi faqih. Beza di antara ilmu, kita kena faham beza di antara kita yang ada ilmu, seseorang ulama yang ada ilmu dengan ulama yang faqih. Itu ada beza. Sebab itu Ibn Qayyim al-Jawzi kata, kalau kamu belajar hukum semata-mata nak memberikan fatwa, fatwa tetapi fatwa itu sukar, susah, tak realiti, itu semua orang boleh buat. Itu semua orang boleh buat. Tapi bila orang bagi hukum, mengeluarkan fatwa bertepatan dengan realiti, bertepatan dengan waqi', itu yang semua orang tak boleh buat. Kata Sufyan As-Sauri sendiri menyatakan bahawa kita perlu memberikan keringanan, rukhsah, kefahaman berdasarkan maqasid manusia untuk kita realisasikan matlamat di kalangan manusia. Maka tak boleh kita hanya sekadar belajar fiqhul awraq, belajar fiqhul awlawiyah, belajar fiqh turas, tapi kita terperangkap dalam keadaan itu. Di Malaysia itu, dan masih perbincangan masih baru lah. Masuk beberapa hukum yang mana memerlukan pembaharuan. Terpaksa kita kemaskinikan, update lah. Sekalipun kita terpaksa berpindah mazhab ataupun sebagainya, kita terpaksa lakukan kerana ini melibatkan masalah. Dan supaya kesadaran seperti itu berlaku juga membiak di Malaysia. Dan insyaAllah kita memerlukan profesional Islam, profesional Islam untuk ubah situasi ini. Nabi SAW mengatakan, Allah yuhibbu al-'abd al-muhtadi. Allah Ta'ala suka mereka yang profesional, ulama yang profesional. Jadi maksudnya adalah ada di kalangan agama yang tidak profesional. Itu. Jadi kefahaman kita jangan terperangkap dengan teks klasik ataupun turas yang kita sebut tadi. Kerana ini bukan semua kita nak ubah. Banyak idea mereka yang boleh kita pindahkan zaman sekarang yang masih relevan untuk kita guna.